السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين wa'alimna ta'wil. InsyaAllah malam ini kita akan baca ayat 16 dan 17 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء. Apakah kamu beriman? Patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan yang berkuasa di langit? An yakhsifa bikumul arda, bahawa dia akan menimbus dengan kamu atau dia akan membenan kamu sehingga kamu tenggelam. Fa idza hiya tamur, lalu bergegarlah atau bergoncanglah bumi itu. أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Patutkah kamu merasa aman, yakni merasa selesa kepada Tuhan yang berkuasa di langit, bahawa dia akan membenarkan kamu lalu bergegarlah bumi itu. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman kepada Allah yang berkuasa di langit menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini, jadi ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada golongan kafir Mekah. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini merupakan ayat-ayat yang memberi amaran kepada golongan musyrikin Mekah yang merusakan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah utuskan Nabi kita Muhammad SAW, di mana Allah melahirkan Nabi kita Muhammad SAW di bumi Mekah, dan Rasulullah telah menyampaikan wahyunya, maka sebahagian daripada orang-orang Mekah tadi tidak mahu percaya, tidak mahu beriman kepada risalah atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka, Aamintum man fis sama, wahai orang-orang kafir, di mana apakah kamu tidak beriman, yakni tidak percaya, apakah kamu rasa aman, rasa selesa
Kerana kamu tidak mahu beriman dengan adanya Allah yang satu, Allah yang esa. Dan Allah itu sifatnya ialah Allah yang menguasai langit. Jadi Allah yang berkuasa, yang menguasai langit, yang mana Allah Ta'ala itu ada tentera-tenteranya di langit. Adanya makhluk-makhluk di langit yang menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengingatkan lagi kepada mereka akibat penentangan mereka, sekiranya mereka menentang Allah, mereka tidak percaya kepada Allah, an yaksifa bikumul arda, Tuhan boleh benangkan kamu, Tuhan boleh dikata tenggelamkan kamu di dalam bumi ini. Fa idza hiya tamur, dalam keadaan Allah menjadikan bumi, yang Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mencipta langit ini, Allah Ta'ala boleh menggoncangkan muka bumi ini. Yauma tamurus samaa'u mawra, Allah tersebut dalam surah apa? Surah Tur. Di antara gambaran tentang hari kiamat. Yauma tamurus samaa'u mawra, pada hari kami menggoncangkan langit dengan sekuat-kuatnya. Jadi Allah Ta'ala boleh goncangkan langit, Allah Ta'ala juga boleh goncangkan muka bumi ini, bumi yang kita tinggal ini. Maksudnya, dapatkah kamu hidup dengan merasa aman kalau Allah Ta'ala menggegarkan muka bumi ini? Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala jadikan bumi, maka Allah memberi amaran kepada puak-puak kafir tadi, kalau kamu tak nak beriman dengan Islam ni, kalau kamu tidak percaya kepada risalah atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, kami boleh hantar bila-bila masa saja azab daripada Allah Ta'ala. Maka betul azab itu salah satunya apa? Allah Ta'ala akan menjadikan bumi ini dalam keadaan bergoyang, berlakunya gempa bumi, dan Allah Ta'ala boleh tenggelamkan penduduk bumi ini. Itu maksudnya an yaksifa bikumul arda. Kerana itulah di antaranya ada doa yang dibaca oleh para alim ulama, Allahumma sakhir li junudus samawati wal ard wa malaikatas sama'. Contoh doa, doa yang kita diajar oleh para alim ulama kita membaca doa, Allahumma sakhir li junudus samawati wal ard. Allahumma, wahai Tuhan, sakhirli, permudahkan bagi aku, dengan kamu bantu aku, yang mana kamu ni mempunyai tentera-tentera yang ada di langit. Siapa tentera Allah di langit itu? Sudah tentulah malaikatus sama', malaikat, malaikat yang menjaga langit. Kemudian kita sebut juga wal ard, dan di sana adanya makhluk-makhluk Allah, tentera-tentera Allah yang menjaga bumi. Wa malaikatas sama', dan malaikat-malaikat yang menjaga langit. Itu doa. Allahumma sakhirli junudas samawati wal ard wa malaikatas sama'. Maka sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawa apabila Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Adam AS ke atas muka bumi, maka yang dikatakan yang membuka muka bumi ini, yang memulakan, yang mengimarahkan bumi ini ialah Nabi Adam AS. Sebab tu di antaranya disebut dalam sejarah menyatakan apabila Allah Ta'ala jadikan di antara bumi itu, bumi Mekah, Allah jadikan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu di antara bumi yang pertama yang Allah jadikan, atau bumi yang menempatkan Kaabah. Para ulama menyatakan antara bumi yang pertama yang Allah ciptakan, Allah mencipta bumi yang meletakkan Kaabah, yakni Baitullah. Ada di Mekah tu adanya Baitullah. Maka dikatakan Nabi Adam AS antara di mana makhluk yang pertama yang dikatakan yang tawaf mengenai Kaabah, kan. Kemudian diikuti oleh Nabi Nuh, kan. Dan sebelum adanya manusia, Allah ciptakan jin, jin yang melaksanakan tawaf di Kaabah. Sampailah kepada zaman kita, Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang mana adanya Kaabah, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan hendaklah mereka itu falyabudu, hendaklah mereka mengabdikan diri kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah Ta'ala itu yang dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, Allah yang menguasai Kaabah ini. Alladzi at'amahum min ju', ya Allah mana mengenyangkan mereka daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah yang memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Jadi dalilnya adanya Kaabah, kan. Kali Kaabah itu adalah milik Allah, kan. Ketika mana Abrahah ingin menghancurkan Kaabah, masuk ke Mekah nak hancurkan Kaabah, maka pada masa itu pemimpin yang menguasai Mekah ialah Abdul Muttalib, iaitulah datuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kata, Kaabah ni bukan milik aku, kan. Kalau kamu nak serang Kaabah ni, kamu nak hancurkan Kaabah, Kaabah ni bukan milik aku, kan. Kaabah ni ada tuang dia, siapa dia? Allah. Maka dikatakan Abdul Muttalib ni dia ambil semua kambing-kambing semua tu diselamatkan, kan. Maka dia tahu bahawa Abrahah ni daripada Habsah nak menyerang Mekah, nak meruntuhkan Kaabah. Maka dia beritahu, diberi amaran kepada Abrahah, Kaabah ni bukan milik aku, kalau kamu nak hancurkan Kaabah, hancurlah, kan. Sebab tu Allah hancurkan tentera Abrahah, kan. Tak ada siapa Mekah lagi, kan. Maknanya di luar kota Mekah Allah Ta'ala telah hancurkan, kan. Di situ menunjukkan kepada bahawa Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa, kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yaghzu jaysu al-ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata baginda Nabi SAW bersabda, di mana dia kata terdapatnya satu pasukan tentera yang ingin menyerang Kaabah. Dalam hadis ni diriwayatkan, Aisyah cerita, Rasulullah cerita bahawa pernah berlaku bahawa Kaabah, kan, Kaabah yang ada di Mekah tu, di mana dia menghadapi satu serangan daripada tentera. Tentera ni nak pergi masuk Mekah dengan niat apa? Niat untuk menghancurkan Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah. Lalu mereka itu sampai di tempat nama Baida, Baida minal ard. Siapa satu tempat tu nama dia Baida, satu pada pasir. Wallahualam, mungkin tempat ni adalah kawasan sebelum Mekah tu ada tempat namanya Baida. Lalu dikatakan di situ, sampai saja di situ, yuksafu bi awwalihim akhirin, lalu mereka ditenggelamkan, dibenamkan. Jadi pok-pok tentera ni, dia mari, pasukan tentera ni ramai-ramai, kan, mari tu dengan niat nak serang Kaabah. Jadi apabila sampai di Baida, tu tentera ni tenggelam belaka. Tuhan benarkan, bumi itu telang dia, habis mati. Sama ada yang awal ataupun yang akhir. Dia sebut yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maknanya hak tentera hak depan sekali mana tenggelam, terkambuh belaka, hak belakang terkambuh belaka. Allah jadikan bumi itu, maknanya macam kita tengok sekarang ni, kan, banjir, hujan lebat, kan, hujan lebat tu turun, runtuh bukit, rumah tu sedang habis, timbuh, tertimbuh, kambuh habis. Maka begitulah apa yang berlaku kepada tentera tadi, kan. Pasukan tentera yang nak masuk menyerang Kaabah tu,
sampai di Baidah, Allah tenggelamkan mereka. Allah timbuh mereka, kambuh habis, terkambuh habis. Sama ada tentera yang depan atau yang belakang. Kemudian disebut dalam riwayat ini, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Dalam keadaan pasukan tentera tu ada dikatakan orang yang dikrah, yang dipaksa. Jadi yang mana puak-puak ni maknanya di situ adanya orang yang beriman. Maknanya nak ayatnya, ada di kalangan mereka itu yang pergi itu bukan nak niat untuk hancurkan Kaabah, kan? Mungkin mereka itu meniaga ke, mereka ada niat lain. Maknanya tapi oleh kerana tentera ni kerah mereka atau paksa mereka terpaksa berada dalam pasukan yang sama. Menunjukkan bahawa dalam pasukan tentera ni ada juga orang yang beriman, bukan semua kafir. Kenapa? Kerana orang beriman tu yang dipaksa. Mungkin dia masa pergi tu dia kerah belaka, kan? Jadi maknanya tentera tu kerah belaka, maknanya kita kata tentera kerahan lah. Bahasa kita ni tentera kerahan. Kerahan ni maknanya yang dipaksa. Jadi ada yang beriman. Wa fihim aswakum wa man laysa minhum. Jadi di sini sahabat-sahabat tanya, sebab dalam pasukan tentera itu ada kafir dan ada orang beriman. Walaupun yang beriman itu tak ramai, tapi ada orang beriman. Macam mana nasib mereka? Yuksafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Dan Rasul jawab, memanglah apabila Allah turunkan azab ni, kan, Allah Ta'ala timbuh ni kena berlaku, kan? Maknanya hak beriman ke, hak kafir ke, hak baik ke, hak jahat ke, mati berlaku, kan? Apabila turunnya bala, kan? Sebab tu kita takut. Dalam ayat Allah sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu akan fitnah, azab yang Allah turun. Apabila Allah turun bala ni dia tak tengok orang. Orang duduk sejik ke, hak duduk luar sejik ke, apabila turun bala kena berlaku. Apabila mari nyakit ni, hak semayang ke, hak tak semayang kena berlaku. Macam kita lah kawit kan, kena berlaku, kan? Tak kira yang sujud kepada Allah, yang tak sujud kepada Allah, kena berlaku. Jadi nak menunjukkan di sini soalan para sahabat, macam mana orang yang beriman, orang mati tadi orang beriman, tentera yang beriman, ataupun kita kata orang yang dalam tu ada orang beriman yang mati juga, tertimbuh juga. Jadi soalan di sini, bagaimana keadaan mereka di akhirat nanti? Maka Rasul kata, yusumma yub'asuna ala niyatihim. Esok-esok nanti, apabila bangkit di akhirat nanti, di pada masa nanti mengikut niat masing-masing. Jadi penting niat tu, ya. Niat kita ni penting, ya. Maknanya kita ni kena niat yang baik, kan? Maknanya apa-apa saja kita buat ni, niat ni kerana Allah, kan? Jadi Allah Ta'ala tidak kira dah. Maknanya hak mati itu ada dua. Orang kafir Allah matikan mereka dalam keadaan mereka mendapat azab. Itu nilai bagi orang kafir. Maknanya orang kafir tadi, dia Allah Ta'ala turunkan bala merupakan kepada mereka sebagai nikmah. Bukan nikmat, nikmah ni, bala ni sebagai kecelakaan, sebagai kita kata sebagai azab kepada orang kafir. Manakala bagi orang beriman, dia dianggap sebagai ujian Allah. Ujian dengan apa? Allah nak mengangkat, Allah Ta'ala nak menjadikan mereka itu sebagai mati apa? Mati syahid. Bukan mati-mati saja tu, kan? Mati lemah, mati aksiden, kan? Mati kita kata langgar kereta, mati dalam keadaan kena COVID, kan? Mati, contoh di sini mati dalam keadaan tenggelam perahu, hanyut air. Mati-mati ni adalah mati-mati yang masuk dalam mati syahid. Ingat, makna bukan mati-mati saja tu, kan? Termasuk perempuan yang disebut al-mabtun. Mabtun ni makna orang orang yang kena macam orang puang, orang puang yang bersalin.
Apa yang dia mati dia kena bersaling, itu mati syahid. Cuma ulama membahagikan syahid tu sama ada syahid akhirat atau syahid dia ada kemuliaan dia. Nak ayatnya apa? Orang beriman dia matinya mati syahid, dan dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ni menyatakan kepada kita bahawa di mana Allah Ta'ala boleh benangkan bumi, kan? Suatu ayat yang kita baca ni Allah Ta'ala menyebut aamintum man fis sama', apakah mereka tidak mahu beriman dengan Allah, kan? Allah Ta'ala itu yang menguasai langit, dan ingat di langit itu ada tentera Allah. Siapa dia tentera Allah? Tentera Allah tu banyaklah. Maka salah satu ialah malaikatus sama', para malaikat yang menjaga langit. Maka kerana itulah Al-Quran menyatakan, kan, manusia ni dia diturunkan azab, kan? Allah turunkan azab ni, Allah turunkan malapetaka disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa yang mereka buat. Kita orang Islam ni ingat, kita diajak oleh Allah Ta'ala, apa saja yang kita dapat ujian sakit ni, kita pertama kita kena ingat pada dosa yang kita buat. Orang beriman setiap apa yang dia kena musibah, maka dia balik kepada apa dosa aku buat pada Allah. Itu orang beriman. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bizambih faminhum man arsalna 'alaiha hasiba wa minhum man akhadhahu as-sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi dikata setiap mereka tadi akhazna bizambi, kami turunkan azab disebabkan dosa dia. Jadi Allah Ta'ala sebut ni bizambih. Semua malapetaka tadi, semua musibah tadi yang Tuhan turunkan tadi disebabkan apa? Disebabkan dosa. Sebab tu antaranya wa minhum mar arsalna 'alaiha hasiba, antara yang dikatakan musibah, kadang-kadang Allah turunkan azab dalam bentuk apa? Tuhan kirimkan hujan batu. Hujan batu. Wa minhum man akhadhat sayha, ada di kalangan mereka yang kami timpakan azab dengan suara malaikat. Suara malaikat bertempik. Malaikat ni pakai cukup dengan tempikan malaikat. Malaikat dia bertempik mati habis satu kampung, kan? Macam kaum Samud, kan? Cukup dengan tempikan para malaikat. Malaikat bertempik itu mati habis. Wa minhum man khasafna bil ard, dan ada yang kami timbuh dia dalam bumi, kami tenggelamkan. Maknanya ada yang kami benangkan dia dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan ada yang kami tenggelamkan terus. Maknanya kampung, negeri, negara tu Tuhan kata apabila Tuhan turunkan azab, Tuhan kirim apa? Tuhan kirimkan air cukup. Di mana laut tadi, air tadi menenggelamkan mereka. Sebab itulah kita baru ni, kan, Allah Ta'ala uji sikit baru ni, kan. Hujan berapa hari baru ni, kan. Hujan turun tu di Ulu Terengganu tu, kan. Dan kita pernah tengok air naik. Macam saya duduk Pulau tu, saya nampak air. Sebab kita duduk Pulau, Pulau Duyung tu, kan, air tu sama darah lah. Jadi kalau kata hujan lagi, jadi pula lah, kan. Mana kita tengok dah orang hantar drone tu, kita nampak, kan. Tinggal tempat tinggi-tinggi, tempat rendah-rendah tenggelam habis lah. Itu baru Tuhan beri sikit baru, kan. Kita bayangkan ayat ni, kan. Wa minhum man khasafna bil ard, ada yang kami benarkan. Wa minhum man aghna, ada yang kami tenggelamkan. Tuhan boleh buat belaka, kan. Sebab tu hari ni kata alam kita ni, kan, alam yang kita hidup ni, dia tidak ikut disiplin dah. Hari ni orang kata perubahan suhu, cuaca, perubahan alam, itu mengikut kajian-kajian lah ahli-ahli sains, kan. Dunia ini duk sebut
akhir-akhir ni kita melalui perubahan cuaca, perubahan suhu, perubahan air laut, macam-macam kan. Itu kajian kita kan. Tapi Quran dah sebut lama dah kan. Quran ni sebut lama dah kan. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita membaca ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang apa? Maka bagi orang beriman, dia kena ingat bahawa dunia ini akan sampai kepada ajal dia. Cuma kita tak tahu dah kan. Di sana ada ajal dia kan. Ada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tu ada tanda-tanda kecil, dipanggil al-qiyamah as-sughra, dan di sana ada tanda-tanda kiamat yang disebut al-qiyamah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Hak kecil-kecil ni dah ada dah, hak besar-besar pun dah ada atau belum. Maka kita tengok satu riwayat daripada Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yaqbida al-'ilmu wa taksuru az-zalazil wa yataqarrabu az-zaman wa tadhharu al-fitanu wa yaksaru al-haraj wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikum al-mal fayafidu. Hadis ni hadis sahih juga ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Pertama, bagaimana tanda-tanda kiamat itu akan hilang? Hatta yakhbidal ilm, sehingga Allah angkatkan ilmu agama. Mana Tuhan angkat ilmu agama? Satu ya. Yang kedua, dia kata banyaknya berlaku gempa bumi. Yang ketiga, Allah percepatkan masa. Masa kita ni cepat belah, maknanya berlalu kan. Masa kita ni kan, berjalan selit Ramadan dekat puasa dah, setahun dah kan. Rasa macam baru lagi Ramadan ya, dekat lah, nak puasa pula lah kan. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza istunibat al-kabaid. Ingat, Ramadan sampai Ramadan ni Rasul kata apa? Perkara yang boleh menghapuskan dosa kita kan. Orang yang beriman ni apabila dia lihat Ramadan tidak lain lah, setahun ni kita apa? Kita nak hapuskan dosa kita kan. Allah jadikan Ramadan terlepas dan kita minta doa Allah Ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan, Tuhan sampaikan kita bulan Ramadan. Sebab Allah dalam hidup kita ni, pertama yang penting adalah supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita ni banyak dosa kan. Dengan cara kita jauhkan dosa-dosa besar. Sebab dosa-dosa besar tu kena bertaubat kan. Itu menunjukkan apa kepada kita bahawa cepatnya berlalu masa. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan lagi apa lagi? Wa tazharul fitanu, banyaknya berlaku fitnah. Wa yaksuru al-haraj. Al-haraj mana apa? Banyaknya berlaku peperangan demi peperangan, pembunuhan demi pembunuhan. Mana hari ni kita sedang berhadapan lah, banyak negara lah perang ni kan. Mana peperangan, banyak berlaku peperangan. Akhir zaman ni banyak berlaku peperangan demi peperangan, bunuh membunuh, dan harta melimpah ruah. Harta ni makin banyak, melimpah ruah kan. Manusia ni manusia yang dia mengejar harta. Jadi salah satunya apa disebut tadi, hatta yakhbidal ilmu agama ni Tuhan angkat. Tuhan angkat ilmu agama ya. Apa dia sebut ilmu agama adalah ilmu Al-Quran. Ulama-ulama kita ni bab Quran ni ramai dah meninggal. Hari ni semandang apa ni pakar Quran tu, sebelum tu anak dia kan, Ustaz Ni Azizan, mengajar dalam IKIM tu kan, mengajar Quran kan. Ni orang yang ahli Quran ni Allah Ta'ala matikan mereka. Lepas tu ayah pula semalam, hari ni pagi tadi ke malam ke apa ni Ustaz Ni kita kan, mana dua beranak ni orang pakar Quran. Mana apa hilangnya orang alim tentang Quran. Mana orang yang alim Quran ni mana makin hari makin tak ada kan. Mana orang alim ni makin ramai yang meninggal dunia, ulama-ulama kita meninggal dunia. Itu cara hatta yakhbidal ilm, makna Tuhan angkat ilmu tu dengan Allah mematikan para alim ulama. Itu contoh
Jadi di sini Allah SWT menyebut dalam ayat yang kita baca ini di antara ayat-ayat ini memberi amaran. Amintum man fis sama' an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu rasa aman? Kan? Yani apakah kamu tidak beriman kepada Allah Taala? Kan? Allah Taala yang menjadikan langit, Allah Taala menjadikan bumi, dan Allah Taala itu dia menjadikan tentera-tentera dia di langit. Apa dia? Malaikatus sama. Tentera Allah tu malaikat. Kan? Jadi sebab tu apabila kita nak masuk saja Ramadan, maka Ramadan Allah Ta'ala kurniakan kita apa dia? Allah bantu kita dengan para malaikat. Sebenarnya apabila kita beriman kepada salah satu rukun iman adalah beriman, al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat. Kan? Apa dia tugas-tugas para malaikat? Apa dia tugas-tugas malaikat ni? Kan? Jadi sebenarnya kita dah sebut sebelum ini, ada malaikat yang tugas dia adalah dia menghadiri majlis ilmu. Ni hadis ni kita dah baca dah, kan? Yang mana malaikat ni menyaksikan kita, kan? Malaikat menyaksikan orang yang ada dalam majlis ilmu, kan? Malaikat memberi laporan kepada Allah. Allah tanya, adakah mereka tu nampak aku? Kan? Sudah tentu mereka tak nampak aku, kan? Mereka yakin, kan? Apa yang mereka minta? Mereka minta syurga-Mu ya Allah. Adakah mereka, Allah tanya mereka, adakah mereka nampak syurga? Allah kata tidak. Tapi mereka yakin kepada-Mu ya Allah. Andai kata kalau aku nampakkan syurga bagi mereka, sudah mereka bersungguh-sungguh. Kemudian dilaporkan lagi apa yang mereka minta perlindungan. Mereka minta perlindungan daripada neraka-Mu ya Allah. Maknanya apa? Maknanya di sini ada malaikat yang membuat laporan kita ni, kan? Sebab tu apabila kita mari majlis ilmu, kita kena beriman bahawa dalam majlis ilmu ni bukan kita seorang. Di mana kita beriman dengan adanya para malaikat, kan? Sebab tu ayat ni kata amintum man fis sama', tidakkah kamu beriman dengan Allah Taala? Kan? Adakah kamu rasa aman? Sebab Allah Taala itu dia ada tentera-tentera dia. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Taala itu dia kata ada tentera-tentera yang di langit dan di bumi. Tuhan tu ada tentera dia, kan? Ada tentera di langit dan ada tentera di muka bumi. Mereka yang setiap hari yang jaga kita ni, bukan nanti malam nisfu Syaban saja, bukan mati malam Lailatul Qadar saja, kan? Sebab pahamah kita ni biasanya kita nak cari malam Lailatul Qadar. Tak salah cari Lailatul Qadar. Tapi kalau kita beriman dengan malaikat, setiap hari ini malaikat jaga kita. Malaikat menjaga amalan kita. Sebab itu disebut lahu muaqibatun. Apa makna muaqibatun? Muaqibat makna malaikat yang bergili-gili. Disebut lahu muaqibatun. Ada malaikat yang dia bergili-gili yang jaga kita ni. Yang apa? Di antara malaikat tu ada tugas Allah Ta'ala jadikan malaikat yahfazunahu, yang jaga kita. Ada malaikat yang yastaghfirunahu, yang tolong minta ampun pada kita. Ada malaikat yang yaktubunahu, yang menulis. Itu maksudnya apa? Sebab tu kita baca doa tadi, Allahumma sakhirli junudas samawati wal ard. Kita minta, ya Allah permudahkan bagi aku, kan? Allah, ya Allah permudahkan bagi aku ni, kamu bantu akulah, kan? Junudas samawati wal ard, dengan tentera-tentera yang ada di langit. Sebab kita nak minta, kan? Kita ni nak minta pertolongan dengan Allah, apatah lagi dalam keadaan kalau sekiranya kita ni dalam keadaan dalam keadaan kita orang kata terperuk, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kita kata dalam keadaan kecemasan, kan? Dalam masa tu kita nak minta dengan siapa? Sudah kita minta dengan Allah Ta'ala.
Sebab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dalam keadaan Nabi SAW dalam perang Badar tu kan, dalam keadaan Nabi memang orang kata terdesak sangat lah. Sebab dalam perang Badar ni tentera ni 313 orang, musyrikin Mekah ada berapa? Ada 1000 orang. Bayang 300 nak lawan dengan 1000. Nabi sendiri pun tak ada senjata banyak banding dengan pokok tentera musyrikin tu kan, pokok kafir Quraisy. Dikatakan Nabi SAW ni dia doa sungguh-sungguh. Dia doa macam mana? Allahumma in tahli hadhihi al-isabah la tu'bad. Itu dah antara doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya kamu kalahkan pasukan Badar hak sikit ni, kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Itu bahasa mudah kita gitulah. Allahumma in tahli hadhihi al-isabah la tu'bad. Doa Nabi ni pendek je, tapi itulah pergantungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kami hari ni mati belaka kan, kalau takdirkan mematikan kami pada perang Badar ni, tak ada seorang pun, tak ada orang lah nak meneruskan menyebarkan agama ya Allah. Mana kalau aku ni mati, kalau sahabat-sahabat aku ni mati belaka dalam perang Badar ni, maka tak adalah syahid Islam. Itu sebabnya Nabi dia sangat-sangat meletakkan pergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita baca doa tadi, Allahumma sakhirli junudas samawati wal ardh. Ya Allah, pemudahkan aku, bantulah aku dengan tentera-tentera yang ada langit dan bumi kan? Sebab itu dalam perang Badar Allah Ta'ala memakbulkan, Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi. Fastajabalakum, Allah Ta'ala jawab, fastajabalakum istastaghithuna rabbakum. Ketika kamu minta tolong dengan Allah, ya Allah minta tolonglah, tastaghithuna rabbakum fastajabalakum, maka Allah perkenankan, anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal tu, anni mumiddukum, kami bantu kamu dengan 1000 malaikat turun. Tengok Allah Ta'ala bantu daripada langit, malaikat daripada langit. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah tentera di bumi dan tentera di langit, maka Allah bantu malaikat turun, 1000 malaikat turun. Itu nak menunjukkan bahawa bagi Allah tu ada tentera dia kan? Dan inilah keyakinan yang ada pada orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu orang beriman ni kan, dia ada keyakinan ni kan. Walaupun kadang-kadang kita tengok kalau nak banding dengan orang kafir, memang orang kafir lebih hebat lah persenjataan dia kan. Biasa orang Islam kita ni maknanya dia ada senjata juga, tapi kalau nak banding orang kafir tu hebat orang kafir kan. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Afghanistan dulu kan, ketika mana Soviet Union masuk menguasai Afghanistan kan. Mujahidin Afghanistan tu ada apa senjata? Tak banyak. Mereka yang menguasai Afghanistan pun macam tu juga, akhirnya balik bodoh gitu je kan. Apa kekuatan dia tu kan? Sebab tu ada kekuatan orang Islam ni, ada kekuatan kan. Maka ayat yang ataupun doa yang kita baca ni, Allahumma sakhirli junudas samawati wal ard wa malaikatas sama. Ya Allah, permudahkan bagi aku kan, bantulah aku kan, dengan tentera-tentera yang ada di langit dan bumi, dan juga malaikat yang ada di langit. Itu sebahagian daripada doa-doa yang baik yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Malaikat ni ada yang jaga kan, yang menulis amalan kita kan. Maka di antara yang menulis amalan kita ialah yang menulis ketika mana kita berada
di waktu asar dan subuh. Sebab tu kita ni jangan, kalau boleh kita berjemaah ni kan, 2 waktu apa paling penting. Nak jaga jemaah tu waktu lain penting juga mari sembahyang jemaah, tapi waktu yang terbaik waktu asar dan waktu subuh. Jangan kita mari isyak je, subuh dah mari jangan tinggal waktu subuh kan. Kenapa? Kerana waktu subuh ini waktu yang mana mereka lahu muaqibatu, mereka tu bergilir-gilir kan. Ada mereka yang jaga amalan kita ni malam ni, pagi esok dia akan buat laporan. Apa dia laporan dia kepada Allah Ta'ala? Maka dia, apabila Allah Ta'ala tanya dia, bagaimana keadaan hamba-hambaku, maka mereka menjawab, dia kata atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kata mereka, sebagian riwayat kata atainahum, masa kami pergi tengok hamba-hambamu tu mereka sedang sembahyang ya Allah. Itu mereka kata. Sedap kan jawapan tu kan. Maknanya kalau dia catat amalan kita ni subuh esok atau isyak ni kita dah dia catat dah ni amalan ni kan. Waktu isyak ni kita mari dah, mereka ada dah sama kita. Atainahum wa yusallun, aku mari tengok dia sembahyang. Pagi esok subuh tu sebelum dia naik ke langit kan, mereka naik ke langit buat laporan. Wa taraknahum wa hum yusallun, masa aku nak tinggal mereka sedang sembahyang juga. Kan comel gitu kan. Jangan pula kita kan, maknanya mari saja kami mari, mereka sedang tidur, masa tinggal pun tidur juga. Maknanya tak sembahyang kan. Itu menunjukkan kepada kita bahawa di sana ada malaikatus sama kan, mereka yang tugasnya adalah menjaga amalan kita kan. Dan ada mereka yang mencatat segala ucapan kita, segala perlakuan kita ni dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin, apa yang kamu lafazkan, setiap perkataan yang kita ucap ni yang kita sebut ni, baik ke buruk ke kan, apa yang kita ucapkan ni pastinya akan ditulis oleh 2 malaikat, iaitu disebut raqibun, malaikat yang menulis tentang kebaikan, atid, dan malaikat atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makna di sana ada malaikat yang mencatatkan kita segala amalan tadi. Jadi perkataan tamur tadi bererti gerakan yang tidak seimbang dan kacau atau gerakan yang secara tepat. Sebab tu Allah sebut ayat ni fa iza hiya tamur. Tamur tu mana? Bergoncang. Bumi ni tu Allah boleh goncang bumi ni. Yauma tamurus sama'u maura. Kata yang sama juga. Tamuru. Dia bergoncang. Atau bergegar. Tamuru. Dalam surah At-Tur Allah sebut yauma tamurus sama'u maura. Hari yang mana kami goncangkan bumi ini kan. Di sinilah menunjukkan kita bahawa di mana ayat-ayat yang kita baca ni adalah ayat-ayat yang sebaik-baiknya menjadi ayat-ayat yang mana kita menambahkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya am amintum man fis sama'i yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. InsyaAllah kalau umur panjang kita sambung lagi lah perbincangan kita insyaAllah pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.